Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedekahnya orang miskin, kita masuk dalam kitab Sahih pada amal. Dalam bab sedekahnya orang miskin, jerih payah orang miskin. Maksudnya orang miskin, sedekah orang miskin besar lah pahala je dah. Allah Ta'ala firman, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Orang Ansar ni mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Maksudnya orang miskin juga lah. Orang Ansar yang miskin tetap tolong orang yang muhajirin ni. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya walaupun mereka susah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Hasyr ayat ke-9. Hadis ke-497, Abu Daud rahimahullah nombor 1449 meriwayatkan, Anna Abdullah bin Habsyi al-Khas'ami anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal, qalu tulul qiyam, qila fa ayyu sadaqati afdal, qala jahdul muqilli, qila fa ayyul hijrati afdal, qala man hajara ma haramallahu alaihi, قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أحرق دمه وعكر جواده. Dari Abdullah bin Habsyi al-Khas'ami. Nabi SAW ditanya amalan apakah yang paling utama. Amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, lama berdiri sewaktu salat. Salat berdiri lama lah. Ditanya lagi, lalu sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sedekahnya orang miskin. Ni miskin sedekah juga. Tu sedekah utama dia. Ditanya lagi, lalu hijrah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT kepadanya. Hijrah paling utama meninggalkan benda haram lah. Ditanya lagi, lalu jihad apakah yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang memerangi kaum musyrikin dengan harta dan raganya. Jihad paling utama, memerangi kaum musyrikin dengan harta dan raganya. Ditanya lagi, lalu terbunuh dengan cara bagaimana yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang mengalir darahnya dan terbunuh pula kudanya dah. Orang yang mengalir darahnya dan terbunuh, maksudnya matilah, mati syahid dah. Kuda dia, kenderaan dia pun terbunuh dah. Sanaknya Hasan Ma'adul, ada penyakit dah. Tak apa, gagah jugalah. Okay, hadis riwayat Atraf ni hadis riwayat Abu Daud dah. Atraf, tepat lain hadis yang sama, itu ajaran An-Nasa'i jilid 5 muka 58. Ahmad jilid 3 muka 411 hingga 412. Al-Bahaqi jilid 3 muka 9 dan jilid 4 muka 110. Dan Ali Al-Azdi, yakni Ali bin Abdullah Al-Bariqi Al-Azdi adalah seorang yang bagus hadisnya. Setelah saya temukan hadis ini, ternyata ma'lul, ternyata cacat hadis ini, yang dicacatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh, seperti dalam biografi Abdullah bin Habsyi, dan saya telah paparkan hal itu pada pembahasan jihad. Bab tentang terbunuh, bagaimanakah yang paling utama, paling mulia dah. Di hadis ke-408, An-Nasa'i rahimahullah jilid Imam 9 meriwayatkan, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'at alfin, qalu ya Rasulullah wa kaifa? Qala rajulun lahu dirhamani fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bihi, wa rajulun lahu malun katsirun fa akhadha min 'urdi malihi 100,000 fatasaddaqa biha. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu dirham dapat mengungguli 100,000. Satu dirham tapi besar lagi ni. Boleh mengalah ke 100,000 dah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah boleh? Bila berkata, seseorang hanya mengambil 2 dirham. Lalu dia mengambil salah satunya dan menyedekahkannya. Sedangkan salah seorang lain yang mempunyai harta banyak, lalu dia mengambil sebagai hartanya itu 100,000 dan menyedekahkannya. Hadis hasan. Atrah ni hadis riwayat An-Nasa'i. Atrah hadis pada riwayat Hakim jilid 1 muka 406. Al-Bahaqi jilid 4 muka 181 hingga 182. Ibn Khuzaimah jilid 4 nombor 2443 dan Ibn Hibban nombor 838 dan Al-Mawarid. Jadi hadis ni ceritanya ada orang miskin, dia ada 2 dirham saja, dia sedekah besar lagi pahalanya berbanding dengan orang yang harta banyak, walaupun sedekah yang sampai 100,000 kos juta gitu lah cerita sini ya.
Ia berdasarkan apa yang ada dia. Ada setengah ulama yang kata percentage lah. Ada duit 1,000, dia sedekah 100. Ada orang duit 1 juta, sedekah 1,000, banyak lagi dia sedekah 100. Sebab ni percentage dia lebih besar yang sedekah sikit lah. Jumlah harta dia tu, peratus harta dia besar, sedekah sedikit dah berbanding dengan peratus harta yang begitu banyak dah, walaupun 1 juta pun dah. Tu ada perbahasan lah di kalangan ulama lah. Jadi kita kena faham lah. Jadi kalau kita ada sikit, sedekah cara sikit, tetap pahala yang besar kalau di segi persentage ya. Di hadis ke-499 Al-Bukhari rahimahullah nombor 1415 meriwayatkan an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatu sadaqati kunna nuhamilu faja'a rajulan fatasaddaqa bi syai'in katsirin faqalu mura'i wa ja'a rajulan fatasaddaqa bi sa'in faqalu inna Allah laghaniyyun an sa'i hadha fanazal alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum. Surah At-Taubah ayat ke-9 ayat Quran lah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu dia berkata, ketika turun ayat sedekah, maka kami menjadi kuli, yakni memikul barang di pundak kami lah. Maksudnya kuli jadi pekerja lah. Lalu datanglah seorang dan menyedekahkan sesuatu yang begitu banyak. Mereka yang kaum munafik berkomentar, dia seorang yang riak lah, pamer dah, nunjuk dah. Lalu datang lagi seorang dan bersedekah hanya dengan 1 sok gantang saja dah. Dia miskin 1 sok je sedekah dah. Mereka lagi-lagi berkomentar, lagi kuat dia berkomen dah. Orang munafik kata, sungguhnya Allah Ta'ala tidak memerlukan 1 sok ini. 1 sok je dah. 1 sok gandum kan. Kita kata, sikit benar lah dah. Maka turunlah ayat orang-orang munafik, iaitu orang yang mencela orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperolehi untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Hadis sahih dah. Jadi orang munafik ni kritik semacam dah. Tak puas hati semacam dah. Pertikaian nasional kita ada. Tikar semacam dah. Tak ada benda hak betul dah. Jahat berlaku lah orang lain dah. Jadi orang sedekah banyak pun dia kata tak ikhlas. Kalau orang sedekah sikit pun dia kata tak ada faedah dah, tak jejah kata dah. Jadi orang yang tidak memperolehi, selain sekadar sekarang kepada dia perli juga, habis perli ni. Hadis nasah. Ini hadis riwayat hadis riwayat Bukhari ya. Antara hadis tempat lain hadis yang sama, hadis riwayat Muslim nombor 1108. An-Nasa'i dan Imam Qasad 59 dan Al-Mizzi telah menunjuk kepada An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra pada pembahasan kitab zakat jilid 4 muka 49 dan bab tafsir juga Al-Bahaqi jilid 4 muka 117, Ibn Hibban nombor 1344, Al-Mawarid dan At-Tailisi nombor 909 dengan tahqiq penulis. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 3 muka 333, perkataannya, lalu datang seorang lelaki dan menyedekahkan sesuatu yang begitu banyak. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Seperti yang akan disampaikan dalam bab tafsir. Jadi siapa dia disedekah banyak tak Abdurrahman bin Auf. Dan kerana sesuatu tersebut sebesar 8,000 atau 4,000 lah dirham apa tahu lah. Demikian pula datang seorang lelaki yang dia adalah Abu Uqail. Dan 1 sok itu diperolehi Abu Uqail mengingatkan dia telah mempekerjakan dirinya untuk menguras sumur dengan tali timba dah. Saling itulah. Jadi hak beri sedekah sedikit tak bukan, dia beli banyak tu Abdurrahman bin Auf dah. Semuanya dihargai. Orang banyak, cara banyak, orang miskin, orang miskin sedekah dia. Hadis ke-500 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1054. Meriwayatkan an Abi Hurairah qala jaa rajulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhulun fa arsala ila ba'd nisa'ihi faqalat wallazi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma'un thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la wallazi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma'un faqala man yudhifu hadha al-laylata rahimahullah. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلقا به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا كوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا
السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته دومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Surah Hasyr ayat 9. وفي رواية جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلقا به إلى رحله فساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang lelaki pernah datang bertamu kepada Rasulullah SAW lalu dia berkata, sungguh aku sangat kelelahan. Lalu beliau mengirim utusan kepada salah seorang isterinya, tetapi dia berkata, demi Zat yang telah mengutuskanmu dengan hak, aku tidak punya apa pun selain air sahaja. Kemudian beliau mengutus utusan kepada isterinya yang lain, namun dia mengatakan hal yang sama, isteri Nabi kan. Sehingga semuanya mengatakan hal yang sama demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak punya apa-apa pun selain air. Lalu beliau berkata, barang siapa yang bersedia menjamu orang ini malam nanti, maka Allah SWT pasti merahmatinya. Jamu orang lelah, orang lapar ni tak. Seorang lelaki dari kalangan Ansar berdiri dan berkata, aku wahai Rasulullah. Dia pun membawa ke rumahnya lalu dia bertanya kepada isterinya, apakah kamu punya sesuatu? Dia menjawab, tidak ada selain makanan untuk anak-anakku saja. Dia berkata, sibukkanlah mereka dengan sesuatu. Apabila tetamu kita masuk, matikanlah lampu dan perlihatlah kepadanya seolah-olah kita sedang makan bersama. Apabila dia hendak makan, berdirilah ke arah lampu sampai kamu memadamkannya. Abu Hurairah bertutur, lalu mereka duduk dan tamu itu pun makan. Pada pagi harinya, dia pergi menghadap Nabi SAW. Beliau berkata, sungguh Allah kagum atas perbuatan kalian terhadap tetamu kalian pada takdi malam. Mana takdi ya? Dalam riwayat lain dikatakan, sungguhnya seorang lelaki dari kalangan Ansar telah kedatangan seorang tetamu yang menginap, sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa selain makanannya dan makanan anak-anaknya. Dia berkata kepada isterinya, tidurkanlah anak-anak, matikanlah lampu dan suguhkanlah makanan yang ada padamu kepada tetamu tersebut. Abu Hurairah berkata, maka turunlah ayat ini. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itulah. Mereka terpaksa lapar nak jamu tetamu ni. Surah Al-Hasyr ayat 9. Dalam riwayat lainnya dikatakan telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW agar memberikan jamuan makan kepadanya, namun beliau tidak punya sesuatu untuk menjamunya. Lalu beliau bersabda, tidak adakah lelaki yang bersedia menjamu orang ini? Semoga Allah Taala memberikan rahmat kepadanya. Maka berdirilah seseorang dari golongan Ansar yang dipanggil Abu Talhah. Lalu dia pulang ke rumahnya. Muslim menyampaikan hadis ini sama seperti hadis Jarir dan menyebutkan dalamnya tentang turunnya ayat yang telah disebutkan oleh Waqi'. Hadis sahih. Hadis ni hadis riwayat panjang, hadis ni hadis riwayat Muslim dah. Atraf ya, hadis tepat, hadis yang sama. Boleh dilihat pada hadis Bukhari nombor 3798. At-Tirmizi nombor 3304, An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra seperti dalam Tuhfatul Ashraf jilid 10 muka surat 88. Al-Bahaqi jilid 4 muka surat 45, Al-Hakim jilid 4 muka surat 30 dan Abu Ya'la jilid 11 nombor 2128. Al-Hakim telah waham dalam pentakhrijannya kepada Muslim dan berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Tetapi keduanya tidak mentakhrijnya, padahal setahuku Muslim telah mentakhrij, dia telah mengeluarkannya lah. Al-Hafiz dalam Fathul Bari berkata, dalam hadis ini terdapat dalil akan implikasi pengaruh perbuatan seorang ayah terhadap diri sang anak meskipun mengandung risiko yang ringan. Apabila di dalamnya terdapat maslahat secara agama maupun dunia, lebih pentinglah dah. Ini boleh diertikan pula apabila telah diketahui kebiasaan adanya kesabaran sang anak tersebut terhadap hal itu. Ilmu itu hanya milik Allah SWT dah. Jadi gitulah. Jadi ada orang yang lebih lapar lah, orang yang musafir dah.
Meninggalkan kejelekan itu sedekah. Meninggalkan kejelekan, keburukan itu sedekah. Nanti kebipiti tinggal benda buruk pun sedekah. Hadis ke-501, Al-Bukhari rahimahullah, dan Sahih Bukhari nombor 2514 meriwayatkan. An Abi Dzar qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali afdal? Qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi. Qultu fa ayyur riqabi afdal? Qala 'alaha samanan wa anfasuha 'inda ahliha. Qultu fa illam af'al? Qala tu'inu dhayi'an aw tasna'u li akhraqa. Qala fa illam af'al? Qala tad'u an-nasa min asy-syarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha 'ala nafsika wa fi riwayat Muslim tu'inu sani'an aw tasna'u lil akhraqa. Qala qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'd al-'amali? Qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika. Akhraku tu 160. Akhraku adalah seorang yang bukan tukang dan tidak bagus pula kinerjanya dah, kerja dia kali dah. Atau tasda'u li akhraqa. Tukang besi ke apa? Tukang bakar ke apa dah? Dari Abu Dzar, terjemahan. Dari Abu Dzar radhiyallahu dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah SWT dan jihad jalannya. Kutanyakan lagi, budak hamba lah, bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yang paling mahal harganya dan paling bererti di mata keluarganya. Budak hamba ke budak ke apa ni? Masa ar-riqab, fa'yu riqabi afdal. Mendermakan atau membebaskan budak lah. Membebaskan budak yang paling mana? Paling baik, iaitu paling mahal harganya dan paling bererti di mata keluarganya lah. Kutanyakan lagi, jika aku tidak boleh melakukannya? Bila menjawab, kamu menolong orang yang bekerja atau membantu orang tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi tolong orang pula dah. Tak boleh pitih ni tolong orang tadi. Nak beli hamba ke apa, nak pakai pitih pakai duit juga dah. Jadi sekarang ni, pada tolong orang dah. Dia bertanya lagi, jika aku masih tidak boleh melakukannya? Tolong orang tak boleh lagi. Beliau menjawab, kamu meninggalkan perbuatan jahat kepada orang lain. Hal itu sebagai sedekah yang kamu berikan bagi dirimu juga. Jadi, tak ada benda lain yang boleh buat. Ia tidak buat jahat pada orang, tu sedekah juga. Dalam riwayat Muslim dikatakan, kamu membantu orang yang bekerja atau bekerja untuk orang yang tidak pintar bekerja. Tolong orang lah. Kalau kita cikgu, kita tolong cikgu lain dah. Buat kerja benda je tak erti ke salah ke apa dah. Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, tahukah engkau jika sebenarnya aku lemah dalam sebahagian pekerjaan? Abu Dzar kata gitu dah. Beliau berkata, kamu menahan kejelekanmu, keburukanmu terhadap orang lain. Hal itu sebagai sedekah bagi dirimu. Hadis sahih. Jadi kita tolak. Kita menahan diri daripada buat khianat ke orang, buat benda tak baik pada orang. Itu pun sedekah. Niat kerana Allah lah. Hadis sahih. Hadis ni hadis riwayat Bukhari lah. Meninggalkan perbuatan buruk tu sedekah dah. Hadis atraf ya. Pada hadis riwayat Muslim nombor 84. An-Nasai jilid 6 muka 19, Al-Bahaqi jilid 9 272 dan 10 273. Dan Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad jilid 5 150, 163 dan 171. Sabdanya tu'inu da'i'an. Tu'inu da'i'an. Kamu menolong orang yang terlantar. Dan dalam riwayat Muslim sani'an, orang yang bekerja dah. Tu beza dia dah. Mereka mengatakan Hisham telah mentashif, merubah kata. Ini ada perbahasan lah. Maksud tashif ni, iaitu musahaf dalam ilmu hadis adalah merubah kata yang ada pada hadis kepada selain lafaz atau makna yang diberikan oleh para perawi yang thiqat, lebih terpercaya lah. Ia ada silap. Merubah kata namanya. Redaksi lafaz yang benar adalah sani'an, orang yang bekerja. Bukannya bukannya dayi'an. Bukanlah. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Al-Mini, membantu orang bekerja lebih utama daripada membantu orang yang tidak bekerja. Kerana yang tidak bekerja merupakan tempat memberikan bantuan oleh semua orang dah. Semua orang tahu dia ni orang minta dah. Orang yang tak minta buat kerja, tiba-tiba dia susah juga. Kita tolong, bantu dia lebih besar pahala. Maka semua orang akan membantunya, orang yang minta, orang yang tak bekerja ni. Berbeza dengan orang bekerja kerana ketenarannya, kesungguhannya, kesusahannya terhadap hasil kerjanya, banyak orang lalai untuk membantunya. Bantuan ini termasuk jenis sedekah yang mastur. Seorang orang yang terhalang, orang tak nampak dia susah padahal dia susah.
Fathul Bari jilid 5 muka surat 177. Sabdanya lagi, kamu meninggalkan berbuat jahat kepada orang lain. Itu sedekah juga dah. Di sini terdapat dalil menahan kejahatan, termasuk perbuatan manusia dan jerih payahnya hingga ia mendapatkan pahala dan jatuhkan hukuman lah. Susah payah dia tu, menahan kejahatan tu. Dan kerana dia susah payah tak kena nak korek pun susah payah juga boleh pahala. Pahala tersebut tidak akan diperoleh hanya dengan menahan kejahatan, melainkan mestilah disertai dengan niat dan tujuan. Tidak disertai kelengahan dan kelapan. Jangan dia ni kena ada niat juga dah. Sebab apa tak buat jahat kau orang ni? Kerana takut Allah, kerana takut Allah marah kau, nak boleh pahala kau baru boleh pahala dah. Dikatakan Al-Qurtubi secara ringkas, lihat Fathul Bari. Hadis ke 502, hadis Abu Musa Sy'ari terdapat pada Al-Bukhari. Nombor 2022, Muslim nombor 1008 dan selain mereka dari Abu Musa radhiyallahu Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqah wa fi akhirih falyumsik 'anil syarri fa innahu lahu sadaqah. Setiap orang muslim itu wajib sedekah. Pada akhir redaksinya dikatakan hendaknya dia menahan kejelekan keburukan, kerana itu sebagai sedekah baginya. Tahan benda buruk tak baik dah pun sedekah baginya dah. Niatlah kerana Allah dah. Setelah menyampaikan ini pada bab setiap kebaikan adalah sedekah. Menahan keburukan itu kebaikan juga dah, sedekah. Bab yang seterusnya, keutamaan menanam dan jika hasilnya dimakan hama maka menjadi sedekah. Makanan dia dimakan oleh nate mana pun boleh pahala dah. Boleh pahala dah. Hadis ke-503. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2320 meriwayatkan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharasan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menaburkan benih tanaman atau menanam tanaman, lalu dari hasil tanaman dia dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Jadi sedekah walaupun dia tidak bagi kepada pakat burung makan pun boleh sedekah. Manusia makan, binatang mana makan pun boleh sedekah ke dia. Pahala sedekah. Muslim berkata kepada kami, Ibn telah menyampaikan kepada kami dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu dari Nabi SAW, hadis sahih. Ni hadis riwayat Bukhari ni. Atraf hadis yang lain. Pada tempat lain hadis yang sama, hadis riwayat Muslim nombor 1503, At-Tirmizi nombor 1382, Ahmad jilid 3 147 192 228 hingga 209 243 dan Al-Baqi jilid 6 muka surat 137. Hadis ini menjelaskan keutamaan menabur benih atau menanam dan anjuran untuk memakmurkan tanah. Tanya pokok ke apa, menghidupkan tanah tu, memakmurkan tanah tu boleh pahala dah, ada pahala dah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, dapat disimpulkan bolehnya mengambil barang orang yang hilang dan memanfaatkannya dah. Dia kiyah situ lah. Bagi hak orang hilang ataupun bagi orang toksik ke hilang ke, dan dia manfaat bagi tu tak boleh nak suruh pada tuan dia lah, apa payah nak. Di sini nampaklah kesalahan pendapat kaum zuhud yang mengingkari perkara itu. Ni warak tak kelulu, apa kata? Sufi, tasawuf yang melampau. Ia syubhat, ikut syubhat habis lah. Sikit-sikit harai lah, ataupun syubhat. Sedangkan benda tu tidak, agama tidak payah mana dah. Sehingga kan benda-benda yang orang kira tak contoh bagi hak makan hak toksik dah ni, ataupun benda-benda yang tidak diperlukan orang lain, orang tu dia memang orang tak tuai dia toksik dah, kita boleh ambil dah. Dan kita ambil manfaat. Termasuklah tanah ni. Tanah kata api ke tanah gapun untuk nan ni tak ada masalah dah. Untuk nan tu tak ada masalah. Tapi kalau nak rumah gapo tu minta dah. Tapi daripada hak jenis pokok ni tak, daripada biar saja nan ni pokok motel ke gapo tak ada masalah lah. Tidaklah gerigit sangat, tak boleh sikit ni tanah orang, tanah sikit dah. Tak boleh, tidak semestinya begitu dah. Di sini tampaklah kesalahan pendapat kaum zuhud, sufi yang warak tak kelulu, telajak warak, yang mengingkari hal itu dan sikap tanfir. Menjauhi juga dapat diartikan demikian apabila sampai terlupa ke urusan agama dah. Fathul Bari nak jadi
tak caw kat agama dia. Ini cerita berusaha lah. Jadi sufi siapa ke, tok menani, tok gapo, ibadat saja tidak dah. Agama ni luah. Termasuklah sedekah orang, tolong orang. Tanda pokok semua tu jadi satu fadail amal, satu kelebihan amal yang besar. Bukan duduk masjid balas sahaja lah. Hadis ke-504 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1552 meriwayatkan an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa ma akala as-sub'u minhu fahuwa lahu sadaqatan wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqatan wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan wa fi riwayatin لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شبي ولا شيء إلا كانت له صدقة وفي رواية إلا كان له صدقة إلا يوم القيامة. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari hasilnya menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri darinya menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan kawanan binatang buas daripadanya menjadi sedekah baginya. Makan pun sedekah. Siapa pakai apa? Orang curi pun boleh sedekah. Boleh pahala sedekah ni. Pada media ni. Apa yang dimakan kawanan binatang buas darinya pun jadi sedekah ni. Kau beruk, baik-baik, apa makan tanam media boleh pahala dia. Dan apa yang dimakan burung juga menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah orang lain menguranginya melainkan menjadi sedekah baginya. Orang curi, orang apa, orang ambil. Semua jadi sedekah baginya tanam dia lah. Tanah dia tu ni. Jadi, kelebihan ni pahala besar juga. Yang ingat bukan duduk masjid saja dah. Dari riwayat lain dikatakan tidaklah seorang muslim menabur benih tanaman dan menanam tanaman. Lalu hasilnya dimakan manusia, binatang dan sesuatu. Melainkan menjadi sedekah baginya. Dalam riwayat lain dikatakan melainkan itu menjadi sedekah baginya sampailah hari kiamat. Hadis sahih dah. Sampai kiamat kalau pokok dia ada makan lagi boleh guna lagi dah. Nate boleh guna, boleh makan, boleh apa? Boleh pahala ke dia. Rujuk Hajar Ahmad jilid 3 muka 301, Al-Bahaqi jilid 6 muka 37, atau Yasin nombor 1775 dan Abu Ya'la jilid 4 nombor 2213. Hadis ini juga memiliki beberapa riwayat lain yang terdapat pada Muslim dan selainnya dari hadis Jabir namun bukan dari riwayat Atha. Hadis Jabir tahu yang terdapat pada Ahmad. Jilid 3 muka 313 berbunyi, "Man ahya ardan maitatan lahu biha ajrun. Wa ma akalat minhu al-afiyatu falahu bihi ajrun." Tak dia. Wa ali atas la yazra'uhu, ini tidak mengurangi dan mendapat jatah darinya lah. Tak apalah di atas hadis ni sebab bawah al-afiyatu di sini berarti jenis binatang buas atau burung yang hinggap di atas bangkai dah. Itu maksud al-afiyatu. Mama akalat minhul al-afiyatu falahu bihi ajrun. Pada siapa yang menghidupkan lahan mati, tanah mati ke apa ni, lembah mati, maka baginya pahala. Dan sesuatu yang makan oleh burung darinya lah, maka dia tambahan daripada tanah dia tu, maka untuknya pahala. Lihat silsilah al-hadith as-sahihah nombor 568. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.